Kita tunggu recording kejap. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, see you all again. Okay, so today is Wednesday, 11/11. Hari ni ada jualan Shopee, Lazada, 11/11. Okay, so class 2 to 4 PM, ITS 480. Alright, so for today, this is our lab session. Okay, so untuk yang lecture kita dah habis dah pada hari Isnin. Okay, ada apa-apa nak tanya tak for the lecture Monday tu? Sebab saya bagi dalam bentuk PowerPoint, saya video kan lah. Tapi tu pun kalau jangan terkejut nanti tiba dengan suara perempuan kan. Okay, tu Puan Rosie Aniwati. Okay, dia another lecturer yang ajar subjek ni jugalah. So saya tak sempat nak videokan yang that part tu, saya pinjam dia punya lah. Saya videokan. Saya masuk dekat YouTube. Itu pun saya masukkan under unlisted, bukan public. So siapa yang tengok tanpa tak buka melalui link yang saya bagi, dia tak akan dapat video tersebut. Okay, so untuk video YouTube tu, so kalau siapa yang biasa dengan YouTube, mungkin dia tahulah apa saya cakap ni. So kalau you all cari video tersebut, Google search melalui YouTube tu, takkan jumpalah video tu. Okay, sebab video tersebut unlisted. Okay, siapa tahu maksud unlisted dekat YouTube? Siapa tahu? Maksudnya ia tak list dalam senarai YouTube. Okay, dia tak list secara public. Dia tak list secara public. So maksudnya kalau you search dalam saya punya channel tu takkan jumpa lah. Kecuali klik link yang saya bagi tu. Sebabnya ni orang lain punya, saya tak boleh public kan. Jadi untuk kegunaannya, okay, Iqbal dah join dah. Right. So kalau you all nak tengok semula video tersebut, maksudnya kena melalui link yang... Iqbal dah join, sir? Okay dah, dia dah masuk dah. Saya dah approve dah. Okay. Alright, so siapa nak masuk, kena pastikan masuk melalui link yang saya bagi tu lah. So kalau kata dah terjauh je nanti, nak cari balik link tersebut dalam WhatsApp group tu. Okay. So you all tak akan jumpa dekat saya punya list of videos ataupun playlist. Memang tak ada sebab dia unlisted. Unlisted ni dia macam dia semi-publish lah. Dia tak publish secara public. Public ni siapa saja boleh tengok. Yang kalau unlisted ni, dia akan melalui link. Baru dia boleh buka. Okay, itu sajalah. Okay, ada soalan tak? Dah tengok ke belum video tersebut? Dalam bentuk tu. Okay, saya start presenting lah. So hari ni kita ada banyak sikit kerja nak buat ni. Okay, you all kena prepare. Mungkin hari ni kita kodok sikit lah apa yang hari Senin tak dapat buat tu. Tapi hopefully you all faham lah video tersebut. Puan Rosie ni pun dia dah cerita secara berhemah dia tu, slow and steady, relax je. So hopefully you all boleh tengoklah video tersebut. Okay, so macam saya mention tadi, kalau unlisted ni, so you all tak boleh tengok melalui senarai yang ada dekat sini lah. So you all kena klik melalui link yang saya bagi tu. Okay, ni link dia ni. Okay, unlisted. So nanti you akan jumpa yang ni. Okay, so this one is okay, this one yang you all tu, so saya harap you all dah tengok ada 36 view. Okay, kalau macam ni tengok dia, ni yang bezakan dia ni unlisted ni. Right, siapa yang biasa, ataupun siapa yang tak tahu this is new knowledge, okay, belajar lah YouTube sikit. Unlisted. So sekarang ni dah ada 8 sahaja komen. Okay, saya nak semua tengok dan komen. Jadi saya akan ambil ni sebagai attendance untuk hari Isnin minggu lepas. Okay, siapa yang belum tengok, pastikan tengok. Pastikan tulis dia punya komen ni supaya saya boleh tick dekat attendance list ni. Saya kosongkan attendance list ni. Saya dah kosongkan ni ruang untuk hari Senin ni. Saya akan tengok balik YouTube ni. Saya akan check balik dekat sini. Okay, so siapa yang belum tengok ataupun lepas ni, pastikan tengok, tulis nama. Kalau tak tengok, nanti susah nak follow cerita hari ni. Okay, dia kena tengok juga cerita ataupun slide ni sampai habis. Okay, so secara umumnya saya cerita sikit lah slide ni. Dia macam rasa tak puas hati juga kalau saya tak cakap juga sendiri. Okay. Secara umumnya untuk lesson 5 non-structured data ni, kita akan concentrate dekat modeling the document and also collection. Okay, so in this case untuk kita nak buat MongoDB ni, okay, untuk kita nak buat MongoDB ni, pastikan kita faham dulu apa itu document, apa itu collection. So bila kita buat something nanti, baru you all boleh nampak. So that's why dekat sini ni dia ada 2 perkara yang penting. Kemudian kalau tengok dalam video ni,
Ni saya tak cerita video ni lah. Okay, kat sini dia ada beberapa teknik, modeling teknik ni. Alright, modeling teknik. So, secara umum juga saya ringkaskan dalam masa 5-10 minit ni untuk chapter lesson 5 ni. Kalau apa yang you all dah buat before this adalah structured ataupun SQL, Structured Query Language. Okay, tapi bila kita dah masuk 408, yang ini kita panggil NoSQL. Okay, sebab tu topik dia non-structured. Jadi itu perbezaan yang ketara lah antara yang dulu dengan yang sekarang ni. Jadi you all pastikan boleh at least boleh imagine, sebab kita buat modeling NoSQL ni dalam masa 2 minggu ataupun 2 minggu lebih sikit je. Lepas ni saya tak ulang dah ni. Okay, jadi kita ada banyak benda lain yang nak kena tengok. Teks pula, lepas tu kita nak buat web scraping, macam mana nak ambil data dekat web, kemudian buat analisis. Okay, kita ada banyak kaedah nak buat. So untuk yang ini, modeling dia lebih kurang, so that's why ada 4 kat sini ni. Kalau kata nak hafal, mungkin nak hafal yang inilah nanti ni, sebab yang ni kalau masuk exam ke, test ke, final ke, quiz ke apa ke, benda-benda macam ni lah ni. Okay, dia ada referencing document, okay, embedding document, denormalization and heterogeneous collection. So kalau tengok pada video ni, siapa yang dah dengar betul tu, okay, yang penting 2 ni, referencing dengan embedding ni. Yang ini denormalization ni pun saya dah cerita banyak kali dah, during the normalization tu. So maksud dia, bila kita dah buat daripada first tu, kita dah pecah, akhirnya kita gabung balik. Itu maksud dia. So that's why ada gambar-gambar kereta lah, apa semua dalam tu. So you all just tengok je balik. Yang ni pun sama juga, dia lebih kurang sama macam denormalization, heterogeneous ni. Okay, and cuma kali ni kita akan gunakan MongoDB lah. So dekat sini pun dia ada one to many, one to one. Dia macam kita buat cardinality dulu. One to one, one to many, one to many, many to many. So kat sini dia ada one to many dan dia ada one to one sajalah. Dia tak tebak. Okay, satu lagi apa tu, many to many. Okay, so proses dia hampir sama macam kita buat NoSQL, cuma kita buat dalam bentuk MongoDB. Yang ini pun saya rasa kalau you all dah tengok, hopefully you all boleh faham lah. Apa maksud collections, apa maksud document, bila masa kita nak buat collection, bila masa kita nak buat document dan sebagainya. So normally kita akan ada banyak collection dan dalam gabungan collection tu nanti kita akan jadikan dia sebagai document. So yang banyak kita buat kat sini ni adalah based on a collection. Okay, so dalam video ni pun dia cerita collection tu is equivalent to apa, kan collection ni sebenarnya apa, ni apa, ni apa. So you all kena tengok, hadamkan balik tu betul. Okay, yang ni semua dia cerita macam mana nak buat relationship, many to many dan sebagainya. Okay, dan ni embedding. Okay, macam mana kita nak embedkan beberapa perkara dekat dalam tu. So hopefully you all boleh tengok semula lah. Kalau rasa macam tak faham, kena tengok semula. Sebab hari ni kita akan buat exercise. Jadi hopefully exercise tu nanti dia akan sedikit, tak banyak sikit, dia akan relate dengan apa yang kita dah belajar minggu ni dan juga minggu lepas. Okay, alright, saya open untuk any question untuk yang ini. Saya harap you all dah tengok lah, Monday, last Monday. Okay, sebab apa lepas ni kan kita nak move, minggu depan kita nak move to another chapter pula. Kita nak tengok pada web scraping. Dia dah tak ada cerita dah pasal benda-benda ni, dah tak ada cerita dah ni. Okay, kita MongoDB kita akan tinggalkan nanti. So semua hari ni nanti kita akan buat latihan sikit untuk kita refresh dan akhirnya nanti saya nak objektif dia simple je supaya you all boleh nampak beza antara structured dengan unstructured. Sebab saya dah war-warkan benda ni lama dah dulu masa 501 kan. Apa beza structured dengan unstructured. So cara dia, kaedah dia berbeza-beza tapi overall proses itu sama lebih kurang lah. Cuma kita gunakan software-software yang berbeza. Okay, ada soalan tak setakat ni? Untuk yang ini? Tak ada? Tak ada, sir. Okay, saya kalau tak ada, kita proceed untuk minggu ni punya lesson lah. Okay, alright. So untuk minggu ni, saya nak you all pergi dekat course content ni, carilah itu. Biasanya macam saya dah beritahu dah maklumkan hari tu. Okay. Ini bukan, ini 501. Okay, sebentar Nanti you download lah yang ini nanti. Okay, kita akan buat sama-sama. Okay, cuma hari ni saya akan tunjukkan cara dia macam mana here and there. Nanti the rest latihan yang seterusnya nanti you all kena buat sendirilah as a tutorial nanti. Okay, no.
Okey. Kita ada lab kat sini. Okey, MongoDB. Okey, download tutorial yang ini ni. Okey, tutorial MongoDB 4.0.2. Okey, kalau siapa yang tak ada, sila download. Nanti you akan dapat tutorial yang ini. Okey. Sorry, bukannya ni. Satu lagi, mana pergi ni? Mongo. Okey, yang ini Sekejap, saya buat dalam bentuk apa tu? Dia ada 2, 3 kat situ. Sebenarnya benda hampir sama je. Okey, so cari yang ni. Tutorial MongoDB 4.0.2 yang ada nama saya ni. Okey, kat sini nama dia tutorial MongoDB 4.0.2. Saya punya dalam bentuk Word. Dalam ni saya simpan dalam bentuk dokumen jugalah DOC ni, DOCX ni. Okey, file ni. Jumpa buat sekarang? Boleh jumpa tak? Yang satu lagi kat atas nanti mungkin kalau you nak buat sendiri, boleh buat sendiri lah. Ni tutorial MongoDB ni, tutorial ni. Okey. Ini untuk ni sendiri buat nanti. Okey, jumpa? Boleh download? MongoDB Boleh 4.0.2 sir. Ya, betul. Yang ni ada depan skrin ni. Tutorial MongoDB 4.0.2 yang ada nama saya tu. Okey, jumpa dah? Jumpa dah sir. Right. Okey, yang lain? Yang lain? Okey, pastikan jumpa. Okey, so kita akan follow this. Jumpa sir. Okey, kita akan follow this one. Cuma sebahagian ni kita dah buat minggu lepas untuk kita install, open the shell, use the shell dan sebagainya. Okey, untuk hari ni kita loncat-loncat sikit, kita pergi ke belakang tu nanti lah. Okey. So, Sir, dekat UFuture ya, UFuture. Dalam kalau island pun ada, still ada. Dekat folder yang sama je. Tapi basically saya tak tahu lah island boleh buka lagi ke. Boleh buka lagi ke island? Dekat course content ke ada? Ke sir? Course content. Cari nama saya, dalam tu ada lab. Ada folder lab. Oh, lab. Okay. Dalam lab tu ada folder MongoDB. Okay, jumpa. Data ni nampak ni mouse ni. Okay. Dekat dalam folder lab ada MongoDB. Dalam MongoDB ada tutorial MongoDB 4.0.2. Okay, dah. Semua jumpa tak? Soalan dia sepatutnya kena tanya siapa yang belum jumpa lagi. Maksud dia yang lain tu macam dah okey lah. Okay, dah settle So yang inilah kalau buka nanti muka depan dia macam ni, ada nama saya ni. Okay, cuma yang ni September 2018 yang dululah. So that's why dia punya ni 4.0.2. Sekarang ni kita dah pakai 4.1, 4.4.1 kan. Dah advance dah, tapi tak apa. Tutorial nama je. Kita boleh follow. Okay. So untuk hari ni saya akan jual sama ada boleh follow, you follow. Kalau tak boleh follow, of course lah. Nanti saya akan masukkan semula video ni ke dalam YouTube. Nanti you boleh skip-skip lah tengok. Okay. Untuk hari ni kita seperti biasa, saya tak pastilah hari tu saya ada cerita tak macam mana kita nak open dia ni secara shortcut lah. Instead of kita type command kat sini ni, CMD ni. Okay. Siapa nak tulis command ni, tulislah command ni kan. So itu kita dah buat CD bla bla. Okay, kita nak buat CD. Okay, yang ini kalau kata you all siapa yang terror DOS version ni memang dia tahulah apa dia punya command-command ni, CD, dir, md, drop, macam-macam lah. Saya pun tak pernah hafal yang advance tu, saya hafal yang basic-basic ni je. Okay, so kalau next time nak buka, macam biasalah kalau tanpa melalui command prompt ni pun should be okay. Dengan syarat kita tahulah folder tu duduk dekat mana. Kita punya MongoDB. Kalau yang kita tahu itu MongoDB kita duduk dekat program file, ada MongoDB, ada server, dalam tu ada satu je folder 4.4. Kalau you all ada install 4.2 ke 4.0, okay, kalau katalah you all install nanti you all akan nampak ada different folder kat sini. Kalau rasa tak nak complicated sangat, uninstall dulu yang lama-lama tu. Nanti you all akan nampak satu folder je 4.4 saja. Okay. Tapi kalau you all dah install tapi tak uninstall, nanti dia akan nampak version-version yang lama. Okay, so dekat dalam ni kita akan pergi dekat bin, binary, dan okay, kali ni kita just double click je Mongo ni. Okay, so double click terus automatically kita akan masuk dalam MongoDB ni punya shell. Okay, so ni yang kita ni nampak lah. Okay, boleh follow saya tak? Okay, yang ni orang kena follow, sambil-sambil tu follow. Okay, kalau rasa macam saya laju sangat beritahu sebab nanti sampai bila kita dah boleh test, dah boleh masuk something, nanti saya bagi buat lah. Okay, setakat ni okay?
Tak ada issue Okey. Okay. Okay. Alright, so open back the tutorial tadi tu. This one Okay, open back. So kalau ikutkan cara dia senang je. Sebenarnya dekat sini ni dia ada link ni. Okay. Ada dua kaedah ni sebenarnya. Kalau kata you nak gunakan this pun boleh, ataupun you nak gunakan link yang ada dekat MongoDB shell ni pun ada. Okay, so kalau kata you nak buka dia punya website, kat sini saya dah sediakan link ni. Okay, so dia tengok situ control click the following button lah. Kalau kita klik dekat sini, okay, so nanti dia akan pergi ke MongoDB shell ni lah. Okay, so dekat sini sebenarnya saya ambil daripada melalui manual ni. So that's why you all boleh dapat any version kat sini ni. Terpulang lah. So that's why benda ni sebenarnya saya tak nak ajar detail-detail. Sebab apa? Benda ni dia akan berubah dari masa ke masa. Mungkin besok you all kerja dah jadi 5.0 ke 6.0, tak tahu. Saya tak pasti kan. Dan kalau nak guna pun normally saya sebut kalau benda isu-isu yang latest ataupun big data punya environment ni, dia akan bind dengan version. So that's why untuk kita kali ni kita tak nak concentrate on satu version. Kita nak concentrate macam mana kita boleh jumpa version tu, macam mana kita boleh guna je. The rest nak guna secara detail, saya rasa manual dia banyak, tak ada isu. Kalau tengok macam ni pun ni kan, you carilah manual mana-mana pun, version 4.4, 4.2, 4.0 semua ada. Jadi kita sekarang ni dalam proses bukan untuk nak detailkan kita punya lab session ni. So kita just pada nak introduce benda ni. Jadi you all dah tahu dah, oh kalau nak guna ni boleh cari dekat website ni. Ni dia punya manual dan sebagainya. Okay. So kalau kata besok-besok nak guna, perlu subscribe, beritahulah bos-bos nantilah. Tempat kerja tu. Jadi gunakanlah yang latest ke dan sebagainya. Okay, so kalau kat sini kalau you all tengok, apa yang ada dekat sini sebenarnya sama je. Saya ambil, saya copy paste, saya letak dekat sini. Okay. Supaya senanglah saya jadikan dia sebagai satu reference kat sini. Sebenarnya benda yang sama je. Kalau you nampak kat sini, CD MongoDB installation, sini pun ada ni. CD MongoDB shell installation dan sebagainya lah. Okay. So tak ada isu kat sini. Jadi kalau kata you all tak tengok dekat saya punya nota ni pun sebenarnya ada dekat sini. Dan you all boleh search any version. Okay, kita move to the next one. Okay, kita dah download, kita dah buat installation. So tak ada isu pasal port, tak ada isu pasal apa semua tu. Jadi kita dah boleh gunalah. Okay, so yang atas-atas ni semua ni saya rasa saya tak akan go through sebab kita tak ada isu benda ni, kecuali kalau you all nak buat connection kepada internet kan. Mungkin masa nak kerja ke besok later, ada connection kepada server dan sebagainya, you all kena check lah dekat sini ni. So all the setting ni ada dekat sini. So that's why kita untuk buat masa ni kita tak perlu lagi untuk connect ke server dan sebagainya untuk buat online. Kita tak perlukan yang tu. Kemudian so bila you all dah ada experience, you all dah ada sedikit pengalaman ni, later you all boleh check sendirilah dengan company ke dengan sebagainya. Okay, kita nak concentrate on this one. Working with the Mongo shell. Okay, kita dah tengok dah. DB, use database dan sebagainya. Okay, hari ni saya nak tunjukkan sedikit cara nak gunalah. Okay, dia cara dia senang. You all nampak tak ada kat sini ada copy ni. Kalau dekat Microsoft Word, kita copy macam biasa je lah. Kan? Kalau copy, kita just copy macam tu je. Klik, Ctrl C, copy lah. Tapi dekat mana kita tadi sini, okay, kita dah ada kat sini, sama je. Saya guna side by side. Okay, so lebih kurang sama je. Okay, kita dekat sini dah ni. Kat sini pun boleh guna. Okay, jadi kalau kat sini nanti you boleh klik je copy ni. Okay, nanti dia akan copy DB lah. Tapi kalau satu lagi cara senang macam ni pun boleh. Highlightkan dia, kat situ ada copy kan. Macam-macam cara lah. Ctrl C pun boleh. Okay, ni antara benda yang saya akan ceritalah hari ni sikit-sikit lah. Maknanya banyak benda yang mungkin dia order biasa, kita just go through benda yang kita biasa tu. So nak copy macam ni boleh, tekan button copy ni boleh, Ctrl C pun boleh. Okay, so katakanlah kita copy dekat sini ni, and then kita open back kita punya MongoDB ni. So kalau macam hari tu, kita akan check balik kita punya database ni kan. Kita akan check balik kita punya database tu. So kalau kat sini dekat saya, mungkin saya tak bacakan detail, saya bacakan satu dua yang atas dulu, yang bawah nanti you baca sendiri. Betul, dekat sini kita nak display database you are using, type DB. Kalau kata kita dah ada database sebelum ni, kita just type je lah DB. Okay. Alright, so dekat sini dah ada satu nama test ni. Tadi saya duk main-main, saya tekan test ni. Okay, so saya ni dah ada. Kalau you all punya ada tak? Kalau tekan DB ada tak perkataan test ni? Kalau tak ada, maksud dia akan keluar kosong lah.
DB. Kalau tak ada, kita boleh create baru. Okay. So kalau ada, dia akan keluar macam ni. Alright. So kalau cara yang seterusnya, kalau macam yang simple ni, okay, kita boleh je gunakan copy paste dekat sini ni, ataupun kalau worst case scenario, kita boleh tulis balik lah. Okay, so I make contoh yang ini ni. Use my new database. Okay, kita tulis kat sini. Apa maksud use my new database? Dah cerita minggu lepas, saya ulang sikit je. Maksud dia kita nak create a new database. Yang nama dia adalah my new database. Jadi bila gunakan perkataan use ni, actually you all boleh create any database lah. Gunakan je nama-nama yang sesuai. Okay, use. Kalau kat sini huruf besar atau kecil nanti kena jagalah new database. Okay, contoh. Okay, enter. Okay, so automatically nanti dia akan switch kepada kita punya my new database. Tapi kalau kita check balik, okay, so kita akan nampak dekat sini my new database. Okay, so kita boleh check balik. Saya gunakan perkataan-perkataan yang ada dekat sini ni. Okay, dan untuk hari ni kita nak masukkan collection. Okay, setakat ni okey lah. Ini ulangan pada minggu lepas je ni. Setakat ni okey? Okey. Setakat ni okey tak? Okey. Okay, sir. Okay, alright. Okay, so sekarang ni kita nak masukkan collection. Macam kita dah tengok dalam during the lecture tu, kita ada satu database, kita dah create satu database, dan dalam database tu akan ada banyak collection. Himpunan collection nanti kita akan jadikan dia document. So sekarang ni kita akan create satu collection. Kat sini dia kata sama ada kita boleh insert one ataupun nanti kita boleh insert many lah. So kita follow je exercise ni. Okay, so db my collection dot insert one x colon 1. Okay, x sama juga 1. Okay, kalau kat sini kenapa dia tak ada double quotation? Sebab dia huruf ni. Sebab dia number. Okay, sorry, bukan huruf, number. Okay, ada dua kaedah. Okay, yang pertama, kalau siapa rajin, type lah dekat sini. Okay, kalau type, saya takut nanti akan jadi mungkin typo error. Jadi dia akan jadi masalah dekat sini nanti. Okay, cara yang kedua, kalau siapa yang tahu, okay, sama ada kita boleh buat macam ni ataupun boleh tekan button copy ni tadi ni. Okay, kita Ctrl C. Okay, you all try kat your punya MongoDB. Ada MongoDB yang boleh straightforward Ctrl V. Okay, kalau you all boleh buat Ctrl V dan dikeluar tulisan, maksud dia boleh. Tapi kalau siapa yang tak boleh, normally kalau yang latest punya version command prompt ni, kita kena gunakan satu command yang berbeza. Okay, so macam mana cara nak tahu? You all klik dekat atas ni, dekat ruangan putih ni. Okay, klik right click dekat ruangan putih ni. Kemudian pergi dekat sini pun boleh ni, edit ni. So kalau kat sini dia tulis Ctrl V. Tapi kalau you all Ctrl V, dia tak jadi. So you all try, Ctrl V jadi tak? Apa boleh? Kalau Ctrl V tu jadi tak? Copy dulu dekat sebelah ni, kemudian Ctrl V dekat sebelah ni, jadi tak? Oh, siapa tu bising tu? Jadi tak? Boleh tak? Saya rasa normally semua tak boleh ni. Saya boleh tak? Kejap saya tak tahu nak copy kat mana. Kena buat Ni copy ni. right click, Copy sir. perkataan ni je. Okay, right, ya betul lah. Okay, right click. Okay, dengar ada yang mungkin ada dulu sebab saya try PC saya lama boleh dia Ctrl V. Okay, tapi kalau tengok yang latestnya, okay, cara dia right click dekat atas ni, ruangan kosong ni, dekat dia header ni. Okay, pergi dekat properties. Okay, you all akan nampak dekat sini ada, kalau you all punya mungkin saya tak pastilah dia dah check ke belum. Saya punya tadi sebab saya dah buat, biasanya dia akan jadi macam ni. Dia akan check, uncheck. So you all kena uncheck lah dekat sini supaya kita boleh guna. Tapi kali ni nampak tak dekat situ dia kata use Ctrl Shift plus C ataupun V untuk copy and also paste. Kalau kita guna macam yang guna Microsoft Word biasa tu, Ctrl C, Ctrl V tak boleh. Okay, apa dia nak tanya? Ada yang nak tanya tak? Tak ada. Boleh boleh follow Okay, enablekan dia. Dah boleh. Tak boleh lah Okay, enablekan dia supaya kalau tak nanti you all kena type satu-satu ni kan letih juga ni. Nak main type-type. Untuk kali ni sebab saya kata kita bukan nak concentrate on macam mana nak buat ni, kita nak concentrate on macam mana kita nak familiarize dengan benda ni. Okay, so kalau siapa yang belum copy tadi, cuba copy semula lah. Kalau copy yang ini nanti dia akan copy semua. Either one lah, copy Ctrl C.
pergi balik kat sini, Control Shift V. Okay. So kalau you Control Shift V, nanti dia akan nampak, dia akan copy apa yang ada dekat sebelah tu. Okay, macam yang nampak kat screen saya ni. Then boleh kita enter. Bila kita enter, dia akan acknowledge kita true. Maksud dia dah buat dia dah insert satu collection dekat sini. Di mana collection tersebut dimasukkan dalam my new database. Okay, so far okay tak? Okay sir, okay. Okay, yang lain? Okay. Alright, so kalau kita tengok untuk yang the next one pula ni, okay. Dia kata db.mycollection.insert1 is one of the method available in the Mongo shell and db refer to the current database. My collection is the name of the collection. Yang ini untuk awal-awal ni saya bacakan. So nanti the rest nanti saya nak pastikan you all go through, buat satu-satu kemudian baca apa dia punya maksud tu. Okay. Mongo shell does not accept the names of the collection. You can use the alternative db.getCollection syntax. For instance, if a collection names contain a space or hyphen, start with the number or conflict with a built-in function. Okay, so kita boleh buat macam ni. Tree test dan sebagainya. Okay, the Mongo shell prompt has a limit 4095 code point for each line. If you enter a line with more than 4095 code point, the shell will truncate. Truncate ni apa dia tu? Dia pecahkan. Okay, so kita akan, kalau kita tengok sini, kita cuba je lah kita copy ni copy. Kemudian kita back kepada kita punya shell tadi ni, MongoDB shell ni, Control Shift V. Okay. So kalau you enter nanti, dia akan boleh buat, dia akan dapatkan collection gitulah. Tapi tadi tu, yang ini untuk kita nak buat alternatif saja, get collection. Alright. So yang untuk yang pertama ni, saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat copy paste dulu. Sebab apa yang dekat bawah-bawah nanti ni ada macam-macam lagi ni. So banyak, okay. Ada banyak nanti benda-benda yang you all kena print and you all kena copy balik. So kalau nak type satu-satu, takut ada error. Okay, so the next one, saya go through sini balik sebab itu saya dah susun. So kita try yang ini dah okay. Okay, yang ini kita dah pergi. Alright, kita seterusnya format printed. Format printed result. Okay, so kat sini pun sama. Format masih lagi sama lah walaupun version kat sini dah berbeza. Format printed result. Kat sini kita apa? The db.collection.find. Find ni maksud dia untuk return a cursor to the result. However, in the Mongo shell, if the return cursor is not assigned to a variable using the var keyword, then the cursor is automatically iterate until 20 times to print up the first 20 document. Okay, that match the query. Okay, so kita try yang ini ni. To format the printed result, you can add the .pretty to operation with the following. Okay, kita cuba copy kat sini. Pergi balik dekat sebelah ni. Control Shift V. Okay, so kita akan nampak dekat sini lah. Dia akan keluarkan balik printed tadi. X equals to 1, X equals to 1, X equals to 1. Merujuk kepada yang atas ni. Okay, merujuk kepada yang ini dia just untuk dia print sahaja. Dia print. So, kita dah ada satu tadi data dekat dalam collection. So, dia akan print balik gunakan db.mycollection. Okay, sebab yang ini nama collection kita tadi ni. Okay, .find. So kita ada satu je, ya? Saya ada satu je. Memanglah kita ada satu je sebab kita baru masukkan satu. Sebab apa dalam collection kita data kita baru ada satu. Okay, so far clear sebab sini kita baru ada satu ni. You dapat 3, dapat 1. Sebab saya rasa ni saya dah okay, untuk saya ni, saya rasa saya dah buat 2-3 kali ni. You all dapat 1, memang you all dapat 1 lah sebab you all baru masuk pertama kali ni. Saya ni tadi ada testing banyak kali dah saya insert ni. Saya tak delete lagi. Okay. Kalau nak mungkin saya boleh gunakan nama database barulah. Okay. So you all dapat 1 ke dapat 3? 1. 1. Okay. Sebab you all baru masuk 1 tadi ni. Saya dah masuk banyak ni. So kalau you all tengok dekat sini ni kan, objek ID dia semua berbeza-beza. Perasan tak? Okay. Sebab tadi hari tu ingat tak kita kata ID dia adalah unique. Okay. So yang the letter saya masuk ni yang ini ni. 7255. Yang ini saya dah enter sebelum ni lah. Saya test ni. Saya dah enter, maksud dia akan dia dah ada beberapa unique ID yang lain. Tapi data dia X masih lagi 111. Okay, faham maksud dia Okay, so far clear. Kalau kata kita nak masuk, kalau kita nak masuk yang lain, mungkin kita boleh letak X equal to 2. X equals to 2. Kita tukar dekat sini contoh. So that's why saya tak nak concentrate dekat sini lama-lama lah. Sebab saya nak concentrate macam mana cara nak guna je. Okay.
So dia akan acknowledge true 7256. So kalau kita tengok balik MyDB pretty ni tadi ni, dia dah ada 4 lah. Kita nampak tak? Sebab apa saya bawa masukkan yang no x equals to 2 tadi ni. Okay, so far clear? Clear sir. So dalam collection saya dah ada 4 lah. Cuma data tu okay. Untuk yang ni kita tak kisahlah pasal data tu masuk apa. Kemudian nanti baru kita akan double check balik. Okay, so yang ini format dia untuk printed. Okay, printed result. So kita akan gunakan .find pretty ni untuk kita nak apa tu yang ni disebut tadi ni, untuk kita nak setkan dia kepada 20 time je. Maknanya kalau data kita banyak, mungkin data kita berjuta-juta, so dia akan keluarkan 20 macam tu lah. Okay, so dia akan keluar 20. Kita tekan enter lagi dia keluar 20. Kita tekan enter lagi dia keluar 20. So that's why kalau macam kita tengok orang-orang main database tu, dia tak akan keluarkan straight. Kalau dia keluarkan straight, nanti screen hitam ni tak berhenti berjalan dari atas ke bawah. Kalau bayangkan kalau ada 1000 data kan, dia naik, dia akan berhenti dekat yang last sekali. Okay, so far boleh faham? Ada isu tak? Ada soalan tak? Setakat ni ada soalan? Tak ada boleh follow Boleh. Okay, yang lain tu saya tak baca detail-detail, nanti make di sini dah. Okay, the next one, multi-line operations in the Mongo shell. If you end a line with an open parenthesis, an open brace, okay, or an open bracket, then the subsequent line start with ellipsis, so until you enter the corresponding closing parenthesis. Okay, so that's why yang ini sebenarnya macam saya sebut lah, kalau kita gunakan kalau kita buat programming, okay, nanti minggu depan je nanti kita akan jumpa pula HTML, okay, dan hari tu kita dah buat SQL. So apa yang kita dah open, pastikan kita close. Okay, tak kisahlah parenthesis ke, brace ke, bracket ke, okay, dan sebagainya. Kita dah open, kita dah buat, mesti kita kena open. Kita dah open, mesti kita kena close. Okay, so kita tengok pada example yang dia bagi ni lah. The Mongo shell waits for the closing parenthesis, closing brace or the closing bracket before evaluating the code as the following example. Okay, kita try copy ni, apa jadi? Kita copy, Ctrl Shift V, Enter. Okay, so uncaught expected, syntax error expected, got something kat situ tu. Okay, so apa masalah dia? Kalau kita tengok dekat sini ni, siapa perasan ni? Apa masalah dia? Kat sini ni ada open ni, okay, kena check balik betul-betul. Dekat sini pun ada something ni. So kalau kita tengok kat sini ada macam satu error yang berlaku dekat sini ni. Okay, so kita kena pastikan kalau kita copy yang ini, dia akan copy sekali dengan benda-benda ni sekali ni. Alright, so that's why kita nampak ada error. So kita kena closekan properly. Okay, so that's why kat sini dia mention ada something kat sini ni. Tanda ni, greater than ni. Kat sini nampak macam ada 2. Okay, so kena pastikan lah. Ini untuk testing je. Ni tak ada kena mengena apa untuk testing. Maksudnya nak beritahu bahawa kalau dia jumpa error, maksud dia you all kena double check. Basically kalau you all dah type tu, kadang-kadang kita tak perasan mana tutup, mana buka. Kan, especially bila dah ada banyak calculation yang campur tolak, lepas tu campur balik bahagi, yang ini bracket, yang ini parenthesis, yang ini brace dan sebagainya. So kita akan confuse. Okay, untuk yang ini kita kena pastikan kita pastikan kita buat betul-betul lah. Okay, kita copy yang bawah ni pula. Okay, kita tengok Ctrl Shift V. Kalau kita enter, jadi dekat sini dia akan keluar lah. Dia tak ada error dekat situ. So dia kata if X is greater than 0, dia akan keluarkan tanda ni. Sampailah habis. Okay, dan yang pastikan ada tanda buka dan ada tanda tutup. Okay, so sekarang ni bila dia dah habis operation tersebut, dia akan balik kepada dia punya home ataupun root dia ni kat sini. Okay, setakat ni clear tak? Setakat ni boleh follow? Boleh sir, boleh. Boleh lagi yang lain boleh follow? Okay, yang ini shortcut, tap the completion keyboard shortcut ni. Okay, kita dah ada dekat sini. Okay, so kita boleh buat shortcut lah. Tapi yang ini saya rasa kalau yang ni mungkin you boleh tengok balik yang macam saya sebut tadi lah. Shortcut dia banyak. Sama ada Ctrl C untuk quit dan sebagainya, Ctrl V, Ctrl Shift V dan macam-macam lah. Yang ni from time to time mungkin you boleh tengok balik. Okay, kita tengok sikit-sikit lah yang berlaku kat sini ni. Okay, dia tak ada benda untuk kita copy. Kat sini dia kata apa? Use the up down arrow
keys to scroll through command history. See DB shell documentation for information on the DB shell file. Okay, kalau ni maksud dia apa tadi ni? Kita boleh gunakan arrow. Okay, kalau you pergi dekat keyboard, macam mungkin susah nak nampak ni, you boleh imagine dekat keyboard tu kan ada button kiri kanan atas bawah tu kan? Button kiri kanan atas bawah tu. So kalau kata you all nak dapatkan balik maklumat yang you all dah pernah tulis di atas ni, okay, cara dia simple je. Okay, klik button, sorry masuk sini dulu. Okay, yang ni sekarang ni saya tengah tekan button up. Arrow saya tengah tekan button up. Okay, so you all try button up and down. Okay, so kalau sekarang ni saya tengah tekan button down. Jadi kalau katalah kita tiba-tiba kita tahu ada kat sini ada something wrong kan, kita nak ubah balik. Mungkin kat sini kita nak buat 2 tadi, kita nak tukar jadi 3. Jadi takkan nak type balik. db.mycollection insert 1 x equals to 3. Jadi leceh. So kita just gunakan button up and down tu. So dah boleh cuba dah? Dah try dah? Dah try dah? Boleh Okay, untuk kita dapatkan balik. Okay, apa-apa saja. So ini dipanggil shortcut lah ni. So sebenarnya ada banyak ni. So mungkin you all lepas ni you boleh baca sendiri. Tengok apa berlaku. Dan dia kata apa? Use tab to auto-complete or to list the completion possibilities. Ni pun kalau kita biasa nampak macam sekarang ni kita buat dekat browser kan. Bila kita type sikit je, dia akan keluarkan suggestion dan kita tekan button tab. Tu lebih kurang macam itulah. So kalau kita nampak db.mycollection.c, lepas tu kita sini ada something ni, kita tekan button tab, dia akan completekan the word tu. Kita cubalah apa jadi kat sini ni. Saya pun tak tahu apa jadi ni, kita cuba. Tapi rasa ni tak boleh apa ni. Okay. So, kita nak completekan dia punya word tadi, kita tekan button tab ni. Sebenarnya kita tekan button tab, use tab tu. Maksudnya kita gunakan this, auto-complete to list the possibilities. Alright. So, since kita tak adalah. Okay, so far ada soalan tak? And of course, kita boleh exit the shell. Paling senang kita letak perkataan quit ataupun Ctrl C, dan yang biasa kita buat tekan je lah button pangkah kat sini kan, habis cerita. Okay, yang ini kita tak buat minggu lepas ni, tapi saya rasa semua sekarang ni normal lah, tekan je button pangkah ni dia keluar lah. Tak payah nak tulis quit ke apa ke. Okay, so tapi kalau kita nak buat tak ada masalah. Okay, so the next one, kita dah settle kat sini. Okay, kita kena getting started. Kita get started. Kita akan insert a document. Okay, kita boleh insert a document. Kat sini kata apa? db.collection insert many can insert multiple document into a collection. Okay, alright. Oh sorry, saya macam tadi awal tadi saya macam salah bagi statement ni. Kita ada banyak dokumen. Okay, dan kita boleh simpan dalam satu collection. Okay, double check balik. Betul tak saya punya statement ni? Dan saya pun bagi ajaran sesat kan. Okay. Kita tengok dalam dokumen, you all kena double check balik. Takut saya terbalik aja ni. Yang saya terbalik kan dengan you all sekali terbalik ni kan. Okay, kita ada lab. Okay, sini. Alright, kita ada banyak dokumen dalam satu collection. Okay, so semacam tadi awal tadi saya cakap terbalik ni. So saya betulkan balik kat sini ni. Kita ada dokumen, so kita boleh insert banyak dokumen dan collection of dokumen tadi ni dia akan jadi collection kat sini. Okay, so that's why dekat sini ni kita akan create insert document dulu. So kita boleh insert many document into a collection. Okay. So macam tadi mungkin kita dah buat satu collection MyDB ke apa kat atas tadi tu kan. So kalau kita nak buat yang lain, kita boleh sambung je lah kat sini. Tapi kalau kata you nak buat baru, boleh buat baru. Okay, so dalam case macam ni, kita follow je apa yang ada dekat sini ni. Okay, kita tengok dekat sini, get started. Dia pergi balik kat sini. Okay, sekejap. Okay, kita move to the next. Okay, sekejap. Kalau kita boleh follow yang ni lah. Banyak ni saya dah susun dah ni. Okay, kita boleh follow yang ini, insert document ni. Okay, DB insert many
Mongo as the ID fields with an object ID if ID is not present. Okay, so kita boleh insert many. Jadi cara yang paling senang, kalau you all boleh jumpa ni kat mana saya ambil page ni, basically ada kat situ lah, tak kena klik balik. Okay, so kita boleh copy kat sini. Okay, kita boleh copy macam biasa. So dia akan masukkan can insert multiple document into a collection, pass an array of document to the method. Okay, the following example insert new document into the inventory collection. Okay, yang ini collection kita. Okay, DB inventory ni boleh bagi apa-apa nama. Insert many. Dan yang ini kita punya document. Okay, kita ada item journal, ada item notebook, ada item paper, ada item planner dan sebagainya lah. Okay, kita go back to this one. Okay, Control V, Control Shift V. Okay, so kalau kita tekan dia macam tu, nampak dia automatically kalau objek sini true, dia akan insert lah. Satu-satu, one by one, dia akan create satu objek ID. Dia akan create satu objek ID untuk setiap item yang kita masuk tadi. Ada satu, journal, notebook, 2, paper, 3, planner dan juga postcard ada 4. 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan create 5 objek ID. So, objek ID tadi ni mestilah unique. Ni dah cerita minggu lepas. Objek ID tadi unique. Jadi kita dah masukkan 5 dokumen di dalam collection yang bernama inventory. Okay, so that's why perlunya copy paste ni. Kalau kata you all dah mahir besok nak type satu-satu, pastikanlah yang saya sebut tadi, jangan tertinggal bracket, jangan tertinggal braces, jangan tertinggal dia punya parenthesis dan sebagainya. Okay, alright, setakat ni ada soalan tak? Setakat ni ada soalan? Sir, tak keluar apa-apa pun, Yes. sir? Tak keluar apa-apa? Dia tak keluar pun yang macam Boleh follow tak macam yang saya buat ni? Okay, cuba sekali lagi. Yang lain boleh tak? Yang lain boleh tak? Boleh. Boleh. Okay, kalau tak boleh, yang tadi saya tak boleh Syaril Kalau Syaril tak boleh, cuba tutup balik, buka balik. Takut dia you all dah main-main dengan benda tu, dia dah confuse dah ni. Tapi double check balik. Dia ada keluar error tak? Ya, tak ada keluar apa-apa. Tak ada. Tak ada keluar apa-apa. Okay, copy tu betul. Sekejap saya cari mana dekat saya ambil yang ni dekat website ni. So dekat website tu lagi senang, tekan button copy je. Okay, dia duduk dekat installation dah. Configure ni dah. Dia pergi dekat sebabnya ni dia dah version baru ni, saya pun dah tak jumpa dah. Dulu saya buat version 4.0. Tapi ikut follow saya punya nota ni, so dekat situ saya dah susun dah itu. Yang ni saya dah tak jumpa dah mana yang saya copy version tu. Tapi kalau you nak tengok, boleh double check balik dekat sini. Okay. Ni banyak dah cerita dah ni. Okay, saya tak nak buang masa kat situ lah. So you boleh copy dekat saya punya nota ni. Ni saya dah follow dah. Itu saya dah buat dia punya, saya dah susun dia punya sequence dia tu. Okay. Copy balik dia dulu daripada atas sampai ke bawah ni. Kalau yang lain boleh, maksud dia ada something wrong lah tu dekat Syaril ni. Hari tu, ni yang tak boleh nak install hari tu tu ke, Syaril? Ni guna laptop adik. Dah okey dah. Tapi boleh, dia tak nak keluar pula dah. Boleh dah? Okey. So kalau boleh, kalau tak boleh tutup balik, buka semula lah macam biasa. Saya buka balik je. Yang penting tak. Okey. Biasanya macam itulah. Sebab takut ada something dekat atas tu yang you all dah kacau kan. Dia dah confuse. Okey. Siapa lagi yang macam confuse lagi setakat ni? Setakat ni okey So kita dah nampak kita boleh insert many document dalam collection. Dalam collection. So at least kita dah fulfill untuk nota yang minggu lepas dan juga nota minggu ni lah. Jadi you all dah boleh imagine dah, oh yang ini yang sebenarnya cerita dia apa ni sebenarnya. Itulah cerita dia. Kita boleh buat kita boleh buat dokumen. Dalam dokumen ni boleh ada banyak data, kita boleh insert many setakat ni. Kita insert many dan dokumen tadi akan simpan dalam collection. Okay. So untuk nak fulfill yang ini, saya rasa dah tak ada issue dah. So kita dah tengok dah cara dia, you all pun mungkin dah quite familiar. Cuma hari ni asal tadi memang saya dalam kepala saya dah plan nak suruh you all type dan memang nak saja nak suruh jumpa error, tapi saya takutkan
kita buat lambat-lambat kita buat online ni takut tak jumpa sampai sudah ni kang. Okay, so that's why saya terpaksa jugalah cerita macam mana nak copy paste ni. Okay, so sebenarnya bukan nak dera pun, nak you all lebih main. Tapi saya bagi garanti, kalau siapa yang nak try, cubalah type dia perkataan ni. Saya rasa mungkin akan keluar bersepah error nanti ni. Kalau kita dah main dengan h, dot, koma, kemudian adalah bracket, tak bracket. So that's why, perkara yang pertama, bila kita buat benda-benda macam ni, of course lah, benda ni kena sentiasa buat. Bila sentiasa buat, dalam kepala dah semua. Bila kita buka sini, kita tahu tutup sini. Kita buka sini, kita tahu. Bila lepas kita buat macam ni, kita tahu ada ni. Tapi sebab macam you all ni macam bukanlah benda yang primary kan, benda-benda yang utama. Jadi yang penting faham dululah untuk setakat ni. Okay, yang penting faham dulu. So macam saya dah sebut dulu, you all kalau katalah besok dah sampai level degree ni, bukanlah nak kena buat kerja ni 100%. Besok adalah programmer yang mahir benda ni akan buat. Yang penting kita faham apa dia buat. Okay, setakat ni ada soalan tak? Dah hampir pukul 3, ada soalan tak? Tak ada. Siapa yang rasa macam tak boleh follow? Nak rasa laju sangat ke? Okay, kalau boleh kita cuba sambung lagi. Kita sambung lagi. Query dokumen. Tadi kita dah insert dokumen tu. Okay, kita dah nampak kita dah insert 1, 2, 3, 4, 5 ni. Kita cuba query the document tadi gunakan find kat sini ni. db.inventory.find. Okay, so apa akan keluar? So kita tengok sini. Jadi kalau you all ada nota ni, copy dekat nota tu dah dulu. Okay, Ctrl C. Sekejap. Okay, Ctrl C. Pergi balik dekat MongoDB shell ni, Ctrl Shift V. Okay, enter. Alright, so bila find tadi ni, okay, saya besarkan lagi ni. Okay, nampak tak? Okay, dia akan jumpa baliklah apa yang kita tulis tadi tu. Okay, dia akan refer balik dekat atas ni ada blank, red, ada blank, ada red, blank, plain dan sebagainya. So dia akan listkan balik, termasuklah dia akan masukkan objek ID yang dia dah assign tadi tu. Okay. Boleh nampak tak itu Dia akan masukkan objek ID based on items yang kita insert tadi. So that's why, kalau ingat lagi minggu lepas punya lesson, saya sebut ID mestilah unique. Dia mesti ada key kan, kunci kan ID tu. Okay, dia mesti unique. So that's why macam itu kita tanya-tanya macam mana siapa nak assign kunci ni ataupun ID ni. Okay, dalam kes macam ni dia akan auto assign lah. So that's why nombor itu banyak tu. 5FAB89 sebab dia nak pastikan sequence dia tu jadi unik. Sebab sekarang ni mungkin kita ada 5 je data ni. Mungkin kita ada 5 data. Bayangkan kalau kita ada berjuta-juta, billion big data kan. Macam mana cara dia nak buat sequence tu nanti pandai-pandai dia lah. Dia akan arrange lah. Yang penting setiap nama ni nanti, setiap objek ni adalah unique. Dan dia akan listkan balik apa yang kita dah masukkan dekat sini tadi yang kita dah insert. Okay, setakat ni clear? Ada soalan tak? Clear. Okay, good. Alhamdulillah boleh follow lagi setakat ni. So kat sini kita akan query. So dulu pun kita dah gunakan, kita dah banyak dah buat SQL kan query. Tapi kali ni kita gunakan perkataan find ni saja. Okay. Ataupun mungkin kita boleh, macam ni kita query status D. Ni maknanya kalau kita nak detailkan lagi lah macam kita buat, gunakan SQL kan, kita boleh query ni lah, query tu lah dan sebagainya. Kita cubalah sikit, Ctrl C, Ctrl Shift V, the db.inventory.find status equals to D. Kita enter. So maksud dia, yang mana status ada D, dia akan keluar lah. So that's why kita nampak kat sini, status mana yang D? 1, 2, 2 saja. So dia akan keluar 2 saja status D. Okay, nampak sini status D So yang ni 1, 2. Okay, nampak size dia, status dia D. Dan kita boleh cari macam-macam lah. So mungkin boleh gunakan konsep yang sama dengan SQL. Nak cari serta-serta perkataan, nama saja ke, mungkin department saja ke, kita pulang. So kita gunakan find juga dan kita masukkan braces tadi ni untuk kita cari status dia equals to D. Okay, ada soalan sekat ni? Still boleh follow? Still boleh follow Okay, good. Nampak dokumen tu ada macam banyak lagi tu kan. Dan kalau nak kena scroll bawah ke atas tu banyak lagi tu. Okay, kita cuba habiskan dalam masa yang ditetapkan. Yang lain nanti mungkin you boleh test ni je lah.
Sekarang ni you all boleh follow saya ke ataupun you dengar saja apa saya buat ni? Setakat ni boleh follow. Setakat Boleh ni follow boleh. Okay, good. Sebab tu saya buat slow-slow yang apa tu? Seperlahan yang mungkin lah. Okay. The next one dia kata apa? Match and embedded document. Okay, kita kata equality matches on the whole embedded document. Sebab tadi perkataan tak ada perkataan embedded tu. Kan? Yang dalam ada referencing, ada embedded dalam nota tu. Okay. So benda-benda macam ni lah tu. Yang saya duduk cerita tadi tu. Lesson 5 tu dia ada embedded dan sebagainya. Jadi benda-benda ni lah yang you all akan lalui lah. Dia buat referencing, dia buat embedded, lesson number 5. Okay. Okay, dia ada heterogeneous, okay, dia ada normalization, dia ada embedded. Mana nota ni tadi tu? Okay, sini embedding document ni. Nanti tengok balik, baca balik. Okay, so dia kata apa? Kita boleh copy yang ini, db inventory.find size, apa-apa yang dia cari, match a field in an embedded document. Okay, kita cubalah copy ni. Ctrl C, okay, dekat sini, Ctrl Shift V, enter. So dia akan jumpa lah mana-mana yang berkaitan. So size H equals to 14, W 21, UOM equals to CM. Okay, so dia akan jumpa. Once dia jumpa, dia akan listkan sebagai dia punya result kat sini ni, output. Okay, kat sini dia jumpa. Item, H, 14, okay, W21, UOM, CM. Dia akan jumpa yang ni. So dia akan textkan sekali black dengan red tadi ni. Sebab dia jumpa yang embedded dekat dalam ni. Okay. Setakat ni boleh keluar. Right. Match an element. Okay, ni adalah satu, bukan. The following example, select all document where field UOM nested in the size. Fields equal in the string value in. Ni macam in lah. Maksud dia termasuk dalam value in tadi ni. Kita cuba je apa jadi ni. Ctrl C. Ctrl Shift V. Enter. Okay, so dia akan cari size UOM in. Okay, ni size UOM ni, UOM in, size UOM in. Jadi sekarang ni kena tahulah pula cara nak baca dia, kan? Kalau tengok sikit-sikit macam ni masih boleh tahan lagi ni. Cuba bayangkan kalau dia dah ada berjuta-juta besok ni, macam mana kita nak buat analisis ni. Okay, itu satu cabaran lah. Dalam dunia, sebab kita sekarang tak masuk lagi yang big data lagi ni. Kita baru tengok perbezaan antara structured dan juga unstructured tadi ni. Di mana kita boleh simpan data kita dalam bentuk table. Sekarang ni kita boleh simpan data kita dalam bentuk unstructured. Jadi kalau unstructured, dia boleh tulis dalam bentuk teks macam ni, tulisan dan sebagainya. Tapi bayangkan kalau kita dah ada banyak nanti kan macam mana. So kita kena faham macam mana nak baca data ni, macam mana nak find. Sebab tu kalau kita tengok macam cerita-cerita model, cerita-cerita berkaitan dengan IT tu kan. Normally biasa you akan nampak kan, mesti akan ada something dia buat dekat skrin tu, mesti ada skrin hitam je. Bila dia klik macam dia type tu macam laju je, tak dia enter, dia keluar. Perasan tak? Lebih kurang macam ni, lebih kurang imajinasi dia, inilah dia sebenarnya. Memang kalau dalam dunia IT sebenar, memang kalau siapa yang back end yang duduk di belakang-belakang tabir ni, biasa dia akan buat kerja macam ni. Dia je yang faham ni. Tunjuk kat wallet-wallet mungkin tak faham skrin hitam tu. So that's why you tengoklah cerita apa-apa yang canggih-canggih ni, zaman-zaman sekarang, zaman teknologi ni, yang zaman cerita pasal hackers ke dan sebagainya, normally kita akan nampak skrin hitam macam ni. So maksud dia nak belajar baca benda ni, nak fahamkan benda ni, nak tahu nak keluarkan apa yang kita nak, itu satu cabaran lah. So that's why bukan kerja yang mudah sebenarnya nak jadi hackers dan sebagainya. Nampak macam senang kan, type untuk tang keluar, tiba-tiba keluar je result tu. Tapi kita baru nak type 5 data pun rasa macam nak muntah lah baca ni, kan? Tak apa-apa dah kat sini ni, sepah-sepah dia. Yang kita tak larat tu lah tu, yang dia ada semicolon, colon, double quotation. Okay, ada soalan tak sekarang ni? Saya boleh follow? Boleh, sir, boleh. Boleh. Okay, alhamdulillah. Right, good. Yang ini kita nak find. Okay, dia find pula teks ni. Mana yang sempat kita buat lagi lah baru 3-5 minit ni. Okay, Ctrl C. Ctrl Shift V. Okay, dia find red saja. Okay, semacam tadi lah. As long as dia jumpa red tu, dia akan keluar lah. So kat sini kita find red. Apa-apa saja, mana ada red, sini ada red, sini ada red, sini ada red, sini ada red.
Dia tak kisahlah dia duduk kat mana pun, tapi dia kat tag tu mesti ada red. Itu lah, ini contoh kita boleh buat seolah-olah kita boleh buat query macam kita buat SQL sebelum ni. Okay. Next, match an array exactly. Okay, kita boleh matchkan array. So ini antara advantage kalau kita gunakan unstructured ni. So kita boleh buat dalam bentuk array. Saya rasa you all pun mesti dah belajar, pada zaman-zaman dulu pun dah belajar array ni kan. So kita boleh buat dalam bentuk array. 1, 1, 1, 2 ke, tak kisahlah terpulang. Jadi kalau table, kita tak boleh buat macam ni. Kan, table kita nak buat dalam bentuk array ni tak boleh, kita kena search satu-satu. Kalau perlu dia duduk dekat table lain, kita kena link pula. Okay, nampak tak sekarang ni perbezaan dia? Kalau kita buat table dulu, kita nak buat table ni dengan table ni, kita kena link pula table tu. Kita kena link dulu, baru kita boleh find. Kalau link salah, maknanya kalau kita punya join salah, maksud dia tak dapatlah result tadi ni. Tapi dalam case macam ni, unstructured ni kita boleh buat menggunakan array. Ni antara advantage lah. So kita cubalah kat sini. Okay, kita cuba. So dia akan boleh dapat terus Ctrl C, Ctrl Shift B, Enter, dan dia akan nampaklah dekat sini. Okay, so dia akan matchingkan red dengan blank tadi ni. Red dengan blank. Sini ada red, sini ada blank. Okay. So ni exact match. Exact match kita boleh buat based on array tadi ni. So yang exact match yang ni lah, red dengan blank tadi. Sorry yang ni. Ni black dengan red, black dengan red ni tak ada ni sebab ni dia lain, susunan ni terbalik. Array dia tak betul. Yang array yang paling betul yang ni lah. Yang ni pun ada red dengan blank tapi dia ada plain. Itu contoh dia. Okay. So maksudnya kita boleh dapat exact match yang paling tepat kalau kita nak query something. Okay. Ada soalan? Tak ada. Tadi kita dah masukkan document, kita dah buat collection, alright. So kita akan insert another document kat sini ni. Okay. Ada soalan tak nak tanya? Saya tak nak laju-laju sangat ni. Pastikan you all imagine, boleh buat as long as boleh keluarkan dia punya result ni, should be okay. Okay, yang ini pun dah macam dia tulis ni version 3.2. Tak apa, macam tadi saya dah tunjukkan, kalau kata perlu you follow nota yang berkaitan dengan version tertentu, nanti you all cari dekat sini lah. So you all boleh cari, boleh test sendiri. Okay, kat sini dia ada apa, DB collection insert 1, macam tadi kita dah buat tadi. Okay, hampir sama lah tu. Item, edit inventory, okay. Insert 1, kemudian dia masuk kat sini. Dan dia akan cari balik. Okay, so nampak yang ini ni macam dah hampir sama. Tapi kalau kita nak insert dalam version 3.2, kita kena follow, ada sedikit lah mungkin perbezaan kat sini. Tapi at least apa yang kita dah buat kat sini tu, you all dah boleh nampak. Okay, apa yang kita cuba buat ni. Okay, kita go through, okay, insert behavior. Okay, kat sini ada perkataan atomicity. Kalau siapa ingat lagi ACID, ACID, ACID. Okay, dalam transaction management. Okay, mungkin kita boleh gunakan kaedah ni lah. All rights operation in MongoDB are atomic on the level of a single document. Okay, so maksud dia atomic. Atomic maksudnya apa itu? Ingat lagi tak? Kena baca balik lah tu, ACID tu. Hari tu macam semua boleh jawab je ACID tu. Okay, so kita dah sampai kat sini, insert behavior, kita masukkan atomicity. Okay, kita insert method kat sini ni. Kalau perlu kita akan insert method. Insert 1, insert many dah buat dah. And then DB collection pun kita dah buat. Okay, ni ada additional method for insert. Tadi kita buat beberapa je. So dekat sini ada macam-macam. Update, update 1, update many, find and modify, find 1 and update, find 1 and replace, save dan sebagainya. So ini antara kaedah-kaedah yang kita boleh buat. Jadi macam saya sebut tadi lah, saya tak nak tunjukkan detail-detail. Mungkin benda ni you boleh go through later lah sebab ada pengalaman SQL ni. SQL pun ada pengalaman dan sekarang ni kita nak introduce pengalaman untuk NoSQL ni. Jadi kalau nak detail lagi, mungkin masa kerja ke, kalau berkaitan dengan kerja, boleh double check balik lah nota-nota ni. Okay, sebab kita ada banyak lagi benda yang kita nak buat. Okay, query document. Ini pun tadi kita dah buat tadi kan, query. Semacam saya dah terklik balik yang ke atas tadi ni. Okay, kita ada query document, kita dah buat tadi menggunakan find. Okay, kemudian select document in the collection pun kita dah gunakan find tadi. Ini macam saya dah ulang balik je ni. Okay, tak apa. Special condition using query operator.
Okay. Pun samalah using status D. Jadi pun sebenarnya ini issue pun samalah ni. Tadi digunakan A, yang ni digunakan D. Kita boleh jumpa balik, kita boleh find balik. Kita boleh find using operator-operator yang tertentu. Okay. Kalau sekarang ni kita gunakan OR operator ataupun gunakan IN operator ataupun kita boleh gunakan SOR operator. Okay. So kita dah pernah belajar jugalah AND, OR. Okay. In, not in. Ya lagi kan? Dalam SQL benda-benda ni semua dah belajar. Cuma dalam kes macam ni, mungkin dia punya sintak berbeza lah. Tak sama dengan SQL yang kita dah belajar tu. Okay, saya cubalah copy benda ni, jumpa ke tak jumpa ni. Inventory ni, Ctrl C. Ctrl E. Okay, so dia masih lagi boleh jumpa lah A dengan D. As long as dia tak keluar error, should be okay lah tu. Okay, find in yang ada A and also status yang ada A ataupun D. Okay, status ni macam ni nak contoh susah ni kan, ni ada status ni A, status D. Okay, so yang ni in, yang ni in. So macam kita buat dulu lah, as long as dia ada A, dia ada D, dia akan keluar. Okay, saya rasa macam dah tak berapa nak tu, cuma dari segi dia punya syntax dan dari segi dia punya apa tu, kita punya apa tu, cara kita nak tulis SQL tu yang beza. Okay, ni dia kata apa, kita boleh guna select pula ni. Kita cuba ni, boleh tak? Kalau boleh dapat. Tak boleh lah sebab dia pakai apa ni, select kan, sebabnya ni SQL kan. So maksud maksud dia the operation correspondent to the SQL statement. Apa yang kita buat dekat atas ni tadi ni, okay, yang kita buat dekat atas ni the equivalent tu apa yang kita buat dekat SQL sebenarnya ni lah. Tapi of course lah kalau kita masuk dekat sini memang dia tak boleh kenal. Yang ini bukan SQL, ini adalah non-SQL ataupun unstructured. Okay. Soalan? Ada soalan tak? Belum ada lagi sir. Belum lagi maksud dia still boleh follow lah. Boleh. Okay, good. Alright, kita ada specify and condition. Specify and condition. The following example retrieve all document inventory collection where the status equals to A and quantity is less than 30. So kita gunakan simbol-simbol ni. Okay. So kalau quantity kat sini, okay. $sign LT equal to T. Kita dah tak guna dah greater than, less than, equal than dan sebagainya. Okay, jadi kita boleh pergi cepat-cepat lah. Maknanya saya copy paste, kita tengok. As long as kita boleh buat, then should be okay. Teori kita dah banyak belajar dekat dalam SQL. Okay. Maksudnya status dia A, quantity dia kita nak less than 30. Okay, kita enter. Okay, kita tengok result dia. Okay, status A. Dan mana tadi? Quantity ni. Pastikan dia less than 25. Okay. Tak ada masalah juga. Alhamdulillah. Okay. Boleh follow lagi? Boleh Okay, so yang ni pun samalah. The following example retrieve all documents in the collections, okay, where the status equals to A or quantity is less than 30. Ni dalam semua dokumen. In all document in the collection. So kita ada mungkin dalam satu collection kita ada banyak dokumen. Kita boleh gunakan kaedah ni. Okay, kita cuba je. Kalau keluar jawapan, keluarlah. Sebab tadi kita punya data ada 5 je. Okay, sudah jumpa ni. Status A, kemudian quantity less than, bawah tu status A, quantity less than 30. Okay, so dalam semua dokumen ni, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Status dia A dan quantity dia mesti tadi kurang ke lebih ni. Kat sini ada ni. Okay, sebab di sini O tadi kan. Saya rasa O tadi. Dia punya example ni O. Sebab O. Bila O, maksud dia yang A pun boleh, status kurang pun boleh. So pun tak ada isu ni. So that's why kat sini, walaupun kat sini quantity dia kurang besar, lebih, tapi sebab status dia A. Sebab kita gunakan O. Okay. Ada soalan tak sekarang ni? Jadi saya nampak macam semua benda-benda yang dah pernah belajar lah. And, or, in, not equal, equal to, between, dan sebagainya. Cuma kita apply semula je menggunakan MongoDB ni dengan kaedah unstructured. Okay.
Dia makin lama dia makin kompleks lah ni kan. Kalau kita tengok sini ni, makin lama makin kompleks. So ni page berapa? 23. Kita ada page 23, 24, 25 seterusnya. Okay, kita ada update dokumen. Ini kita insert menu lah. So that's why untuk yang ini ni, saya akan stop dekat sini nanti ni untuk insert menu ni. Okay, saya nak you all updatekan dokumen ni tadi. Saya nak you all try sendiri and then follow balik example ni. Okay, cuba dapat ke tidak. So pastikan apa yang you all type ni dapatlah supaya at least you all boleh cubalah semula apa yang berlaku dekat MongoDB ni ataupun unstructured ni ataupun non-structured. Okay, kemudian kita boleh delete the document. Okay, kita boleh delete all document that match the condition. Yang condition yang kita nak saja, pulanglah. Alright, dan kita boleh delete only document that match the condition. Delete method, kita ada delete lah sini semua, delete one, delete many, delete ataupun remove. Dan perkara-perkara ni lah yang kita boleh follow. Kemudian kita boleh buat text search. Okay, on this page. Okay, kita boleh cari kata-kata ni. Tapi dengan syarat kalau you nak sampai ke sini, pastikan masukkan insert yang dulu data dekat atas tu. Okay, so tak perlu type. Just copy saja. And then boleh try lah example dekat bawah ni. Okay, so kalau tengok dekat data saya punya memang dah sampai, saya dah try banyak dah. So you boleh cuba. Sebab saya nak you all kena buat sendiri, duduk dalam masa mungkin yang ni tak sampai sejam pun. Cuba buat sendiri. Okay, cuba dapatkan idea dia. Sebenarnya kita tengah buat apa ni? Yang penting yang itulah. Sebab kalau dalam kelas saya ni saya selalu sebut, kita sekarang ni sebenarnya saya nak buat apa ni? So yang penting kita faham. Saya tak nak nanti you all boleh follow saya copy paste. Sebenarnya last kali kita buat apa ni? Okay, faham tak? Kita buat apa ni sebenarnya? Saya tak nak ada soalan macam tu. So that's why sekarang ni pastikan dia faham, you all faham. Copy paste tu tak jadi isu lah. Sebab kita just nak tengok contoh sahaja. Yang penting sebenarnya kita tahu kita buat apa. Okay, so saya open lagi sekali untuk soalan. Yang lain nanti saya minta you all buat, start pada page 23 tadi tu. Sambung balik, kalau siapa nak try buat daripada awal pun boleh, tapi normally dah ada dah data ni. So bila you all dah gunakan database, kecuali kalau you all tukar nama database, nama collection tadi ataupun nama dokumen, mungkin dia akan jadi beza lah. Tapi kalau you all copy paste, data ni dah ada dah. Okay, so kalau kita nak check balik kita punya DB tadi ni. Okay, you all boleh check balik DB. Okay, so ni you all punya database tu, my new database tadi kan, sebab kita dah buat yang awal tadi. So pastikan tadi, kalau you all guna database nama lain, check je DB. Contoh kalau you all nak create database lain, use S01 contohnya. Okay, kemudian kita check balik DB S01. So dia ada kat sini ni. Okay. Alright, ada soalan tak? Sir? Yes. Kalau contoh kita buat create database, lepas tu kita pun tekan pangkah MongoDB, kita masuk semula, so database tu dah hilang ke macam mana? Okay, sekarang ni kita berada dekat mana ni? Kat sini kita ada my new database tadi tu kan? Okay, kita dah insert new database. Okay, kita cuba keluar balik. Kalau apa yang saya buat dulu tu jadi lagi lah. Okay, kita ada dekat sini. Jangan sekali ni dihilang sudah. Okay, kita ada MongoDB tadi. Server. Okay, nak tengok ada ke tak ada, klik kata ni, show DBS. So yang ni yang kita create tadi ni kan, my new database. Perasan kan? So maksud dia tak hilang lah. Okay, clear. Saya dah padam. Nanti kalau nak buat, sebenarnya data tu dah ada dalam tu, collection apa semua. Selagi kita tak remove, kita tak bagi, tak delete ke tak buat apa tadi tu, dia akan ada kat dalam tu. Okay, ni. Cara nak tengok dia, type dia kat sini, show DBS. Ini kita baru buat tadi, my new database. Okay, yang saya buat test satu tadi sebab saya baru masukkan tapi tak ada data. Bila tak ada data, dia tak keluar dekat sini. Pastikan masukkan data lah, at least sebaris ke. Masukkan, dalam ni masukkan dokumen lah. Sebut dalam dokumen. Kalau macam dulu saya selalu sebut masuk data kan. Ini masuk dokumen kat situ. Dan dokumen tadi duduk dalam satu collection. Okay, soalan lain? So saya pun dah tertutup dah hari ni. Ada soalan lain?
Okay, Tak ada. ada Alright, so untuk hari ni, yang lain ni saya nak minta you all buat. Okay, dan nanti saya rasa kalau ada apa-apa yang berkaitan nanti saya maklumkan lah. So sebab dalam MongoDB ni tidak ada exercise. Nanti saya double check. Tutorial, semua tutorial je. Okay, jadi you all nasib baik dah sikit dekat sini. Notan yang dia bagi ni, saya rasa tak ada exercise. Untuk yang coming soon nanti akan ada lah. Jadi untuk yang ini saya nak, that's why saya sediakan tutorial ni untuk you all double check again. Untuk fulfill balik apa ataupun padankan balik dengan nota-nota yang dah belajar itu. Okay. So untuk bahagian saya rasa dah settle lah. Saya dah cerita macam ni. Maknanya you all dah nampak dah macam mana at least nak gunakan MongoDB ni lah. As a tools untuk kita nak create NoSQL ataupun unstructured data. Unstructured data-data yang tidak berstruktur. So modeling dia pun berbeza, cara kita nak masukkan pun berbeza. Dan you all dah nampak dah. Okay, so next week kita akan tengok pula macam mana kita nak buat web scraping. Okay, apa maksud web scraping? Web scraping ni nanti kita cerita detail minggu depan. Minggu depan ni, kalau tahu minggu depan ni, kita nak ambil apa yang dah ada dekat website tu, kita simpan, kita masukkan dalam table kita. Okay, itu lagi menarik lah. Macam mana kita nak scrap. Maksudnya kita nak ambil data yang dah sedia ada. Ni sekarang ni kita nak kena create. Itu beza dia. Jadi kalau dalam case big data ni, biasanya kita nak gunakan data yang dah ada. Itu isu dia. Macam mana kita nak ambil data yang memang dah ada dekat internet tu, yang dah bersepah-sepah kat internet ni. Okay, so tunggu minggu depan lah. InsyaAllah untuk yang itu. Okay, so saya target habiskan dalam pukul 3.30, sekarang 3.22. Saya open lagi sikit lah sekali untuk soalan. Kalau tak ada soalan, saya akan close. Dengan syarat, you all kena try. Dengan syarat, you all kena try apa yang saya tinggalkan tadi, start muka surat page 23 tadi tu. Okay, kalau saya buat sama-sama you all ni, sekali nanti you all tak buat apa-apa di lepas ni. Saya nak you all cuba buat saja. So copy paste, tengok apa berlaku. Kalau rasa nak trail lagi, cubalah type. Satu-satu ni type balik. Kan? Memang trail lah. So you all akan nampak sepah error nanti. Okay. Kalau tak ada soalan, pastikan nanti tulis nama dekat, okay, saya lupa nak sini. Dekat ruangan chat ni. Tapi semua dah buat lah kan. Siapa yang belum buat ni sila buat, dan juga tulis nama ataupun tick nama masing-masing di attendance di online kelas ni lah. So untuk yang hari Isnin pun nanti saya double check balik, saya tak pasti ni. You all dah tick ke belum ni? Ya? Saya tak tick. Okay, tak tick, pastikan tick lah nanti. So yang ini hari Saya tak ada je kan? Saya tak create ke? Tak. La haula wala, saya terlupa create. Untuk hari ni saya cari tadi tak ada je. Untuk hari ni pun tak ada. Ni 9. Oh, hari ni yang tak ada. Hari ni yang tak ada, Isnin ada. Di sini ada, saya tak tick. Kenapalah korang tak tanya saya tadi. Okey, saya create sekarang. Saya rasa masih lagi sempat. Kejap macam-macam lah korang ni. Saya pun lupa tadi. Okey, saya create sekarang. 480. Nanti otik sebelum habis waktu ni. 11 hari bulan. Pukul 2. 224. Kalau saya terlupa, tolong maklumkan lah. Kadang-kadang dah duduk kali-kali tu, tak teringat pula. Okey, sir. Okey. Sekejap. Kita punya link ni. Okay, kalau tak ada link kan dia tak boleh lepas. Okay. Alright, dah ada. Sila tick. Untuk masing-masing punya apa tu? Attendance. Yang ini tadi siapa yang tak ada ni? Okay, untuk yang hari Isnin tu, siapa komen je dekat YouTube tu, saya akan consider datang. Nanti saya tick sendiri. Walaupun you all tak tick dekat sini. Okay, boleh? Boleh sir, boleh. Okay, baca dulu. Saya bagi sampai Jumaat nanti. Jumaat biasa saya akan check attendance lah. Mana yang saya patut tick, saya akan tick nanti. So saya bagi sampai Isnin. Siapa yang dah tick dekat sini ni, dan yang tick dekat attendance tu, YouTube tu, ni. Ni sekarang ni ada beberapa, sekarang ni baru ada 8 komen. Maksudnya ada 8 orang lah. Kita ada 16. Ada 6 orang lagi. 8 orang lagi yang tak tick lagi ni. Okay, settle. So, kalau tak ada apa-apa soalan berbangkit,
Saya rasa cukuplah untuk hari ni Dah hampir pukul 3.30. Right. So kita akan sambung balik pada hari Isnin topik lain lah insyaAllah. Kita dah tak tengok dah MongoDB ni. Kita masuk topik lain, web scraping. Dan saya rasa web scraping ni saya pun macam confused lagi ni. Selama last 2018 itu aja. Saya rasa itulah kot. So kita akan check balik. Nanti dia beritahu. So that's why ada banyak installation nanti. So that's why saya tak nak buat apa tu in advance, nanti takut you all confused. Sampai masa nanti kita buat sama-sama. Okay. Installation dia kebanyakannya semua simple-simple je. Cuma takut macam tu lah yang saya cari punya, takut tiba-tiba pula MongoDB ni orang lain saya tak pernah lagi jumpa isu tak boleh install ni. Kan? Mungkin ada spek sikit lah dekat PC ke macam mana. Okay. Nanti kita maklumkan kemudian lah minggu depan. Okay. Alright. So with that thank you very much. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi pada hari Isnin, minggu hadapan, minggu ke-6. Okay. Okay, thank you sir.